warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farid Nispa, top fan kita juga Fatimah Syamsuddin, Unsa Ansi, Dr. Nuazia, Fatimah Syamsuddin, Muhammad Syahid Baharuddin, Abdullah Saidah Saleh, top fan, Numala Mahmud, top fan di Facebook ini, Taslim Hanani, top fan kita, Nur Sahaliza, Ahmad Saidin, top fan, Hamidi Hussein, top fan pada malam ni, Nur Malam Mahmud, Ros Ishaq, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi pada malam ni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad. InsyaAllah pada malam ni kita akan membuka surah yang baru selepas kita menamatkan Alhamdulillah dengan izin Allah, syukur padanya, banyak pujian untuknya, surah An-Naml, surah Semut pada kuliah yang lalu. Pada kali ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi, mengkaji, mentadabbur surah antara yang paling panjang daripada Al-Quran, bahkan surah yang nombor 2 panjang dalam Al-Quran, iaitu surah namanya surah An-Nisa. Jadi surah An-Nisa ni adalah namanya berkaitan dengan orang perempuan, dengan wanita. Jadi terdiri pada 176 ayat, merupakan surah Madaniyah yang terpanjang selepas surah Al-Baqarah. Dinamakan Nisa kerana banyak dibicarakan hal-hal berkaitan dengan wanita. Merupakan surah yang paling banyak membicarakan hal itu dibandingkan dengan surah-surah yang lain. Surah yang lain yang banyak juga membicarakan tentang hal-hal wanita ialah surah Talaq. Dengan sebab itu para ulama tafsir menamakan surah Nisa ni sebagai Nisa At-Tula, ataupun yang dimaksudkan di sini Nisa Al-Kubra. Sedangkan surah Talaq disebut sebagai surah Nisa As-Sughra ataupun Al-Qusra. Jadi surah An-Nisa yang panjang ini dipanggil sebagai Nisa Al-Kubra, manakala surah Talaq merupakan surah Nisa As-Sughra, ataupun ini merupakan At-Tula, itu merupakan Al-Qusra. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pokok-pokok yang terdapat dalam surah Nisa ni, diskusinya, tonggaknya, terasnya. Yang pertama sekali berkaitan dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai satu dosa besar, dan ia merupakan akibat kerugian yang menimpa seseorang di akhirat nanti. Kemudian berkenaan hukum hakam dalam surah An-Nisa ini menceritakan kewajipan para wasi dan juga para wali, iaitu orang yang berkaitan, yang bertanggungjawab untuk menjaga harta anak yatim dan juga wanita-wanita yang kematian suami. Dan juga berkaitan dengan surah Nisa ni hukum poligami. Kemudian berkaitan dengan mas kahwin, berkaitan dengan makan harta anak yatim dan orang yang tidak dapat mengurus hartanya, mahjur alaihi. Kemudian berkaitan dengan hukum faraid. Kemudian berkaitan dengan perbuatan-perbuatan keji dan hukuman yang dikenakan oleh Islam. Wanita-wanita yang haram dikahwini, hukum mengahwini anak, hukum mengahwini wanita-wanita berstatus hamba, larangan makan harta secara batil, hukum syiqaq dan juga nusyuz, ini berkaitan dengan kekeluargaan. Kemudian kesucian lahir dan batin dalam sembahyang, hukum berkaitan mendapat suaka politik, hukum bunuh orang Islam. Kemudian dalam surah An-Nisa juga kita akan lihat berkaitan dengan salatul khauf. Salatul khauf iaitu salat ketika dalam perangan atau ketika dalam ketakutan. Kemudian larangan melontarkan ucapan-ucapan yang buruk. Kemudian berkaitan dengan pusaka kalalah. Ini adalah antara hukum hakam yang terdapat dalam surah Nisa, surah yang kedua panjang dalam Al-Quran secara mutlak ini. Kemudian dalam surah Nisa kita akan lihat pengulangan kisah Nabi Musa AS dan pengikut-pengikutnya. Selain daripada itu, dalam surah Nisa kita akan lihat asal-usul manusia adalah satu, kewajipan menjauhi adat-adat zaman jahiliah dalam perlakuan terhadap perempuan, wanita. Jadi norma-norma pergaulan dengan isteri, hak seseorang sesuai dengan kewajipannya, perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang turunkan kepada mereka, kemudian dasar-dasar pemerintahan, cara mengadili perkara, kewajipan bersiap sedia menghadapi musuh, kemudian sikap-sikap kaum munafiqun dalam menghadapi peperangan. Kemudian peperangan dalam Islam adalah satu kewajipan apabila ia bertujuan untuk menegakkan kalimah Allah, kalimatillahi al-ulia. Kemudian adab dalam peperangan, cara menghadapi golongan munafiqun dan darjat orang-orang yang berjihad. Jadi Islam ni merupakan satu gaya hidup, way of life
yang telah pun dibukukan, direkodkan, mempunyai pengalaman merawat isu manusia selama 1400 tahun, tuan-tuan. Ketika masyarakat di barat masih lagi mengamalkan dasar kepada orang perempuan yang agak sebagai hamba, ada satu convention yang diadakan di barat ratusan tahun dahulu, membuat keputusan untuk mengatakan apakah perempuan itu sebagai binatang ataupun sebahagian daripada manusia. Akhirnya mereka telah buat keputusan ini merupakan manusia, tetapi manusia berstatus kedua, iaitu pemuas kepada hawa nafsu si lelaki. Ketika orang perempuan dinafikan hak, ketika orang perempuan dengan sebenar-benarnya dianiaya, dipakaikan dengan kasut-kasut yang ketat di China, padahal China ni merasakan diri mereka cukup maju, beribu tahun telah pun ada ketamadunan kata mereka, tapi orang perempuan semua dianggap sebagai kelas kedua di semua masyarakat dunia. Tiba-tiba Islam datang untuk mengkhususkan surah yang paling panjang, surah Al-Baqarah, surah cerita tentang orang perempuan. Di mana keadilan untuk mengatakan bahawa Islam ini menzalimi hak orang perempuan, tuan-tuan? Di mana kebenaran yang mengatakan bahawa dalam Islam perempuan menghadapi kelas kedua? Ini semua kata-kata dusta yang palsu. Sedangkan Islam telah pun meletakkan wanita itu cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim-muslimat yang hati dan dikasih sekalian, jadi telah saya sebutkan tadi, surah ini dinamakan surah Nisa, dan dia dikenali turun selepas Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lebih tepat lagi dikatakan ia turun selepas perang Uhud. Selepas perang Uhud menyaksikan ramai di kalangan para syuhada yang gugur, yang mati, meninggalkan isteri dan anak-anak mereka. Jadi bagaimanakah pengurusan wanita ini dengan anak-anak mereka, khususnya yang perempuan? Bagaimanakah layanan yang patut diberikan? Hubungan seorang lelaki dengan janda kepada sahabatnya yang telah pun meninggal dunia. Jadi surah An-Nisa ni turun berikutan dengan umat Islam kecewa di medan Uhud, menyaksikan lebih daripada 70 orang telah pun gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud itu. Maka bagaimanakah pengurusan kepada isteri, keluarga dan juga anak-anak mereka yang masih kecil? Jadi tujuan surah ni turunkan oleh Allah untuk merawat isu yang berlaku pada waktu itu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dinamakan dengan An-Nisa ni sesuai dengan konteksnya yang bertautan, berkaitan dengan orang perempuan. Jadi ia juga menghuraikan salah satu daripada aspek kekeluargaan ni, silaturahim. Sekian banyak hubungan berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan pernikahan, anak-anak wanita, dan juga ditutup dengan ketentuan hukum hakam faraid untuk mereka. Kalau pendapat Aisyah yang diterangkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya diterima, maka surah ini turun selepas hijrah, kerana Aisyah baru saja bersama dengan Nabi SAW selepas hijrah, tepatnya 8 bulan selepas hijrah. Nabi dakhala alaiha, Nabi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha 8 bulan selepas hijrah. Jadi bahkan para ulama bersepakat bahawa surah Nisa ni turun selepas surah Al-Baqarah. Maknanya turun jauh selepas peristiwa hijrah. Majoriti para ulama mengatakan Nisa turun selepas surah Ali Imran. Surah Ali Imran turun pada tahun ketiga hijrah, selepas perang Uhud. Jadi berarti surah Nisa turun selepas turunnya surah Ali Imran, selepas kalahnya umat Islam di medan Uhud. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, bagaimana pengurusan keluarga si mati, keturunannya, harta bendanya, maka surah Nisa mengkhususkan perbincangan tentang perkara-perkara semikian. Al-Imam Al-Bukhari menyebut dalam kitabnya An-Nazmul Durar bahawa tujuan utama ni adalah persoalan tauhid yang dihuraikan juga dalam surah Ali Imran, ketentuan yang ditentukan dalam surah Al-Baqarah dalam kerangka untuk melaksanakan ajaran agama yang telah pun terhimpun dalam surah Al-Fatihah, sambil mencegah kaum muslimin terjerumus dalam perpecahan. Kerana itu di awal surah ini menerangkan kejadian manusia daripada satu jiwa, daripada Nabi Adam AS, daripada isinya Hawa, berkembang menjadi golongan yang makmur, manusia yang ramai. Pada waktu Nabi Adam diturunkan bersama dengan isinya Hawa, sepasang suami isteri ini, sehingga pada waktu ni tuan-tuan, bilangan manusia di dunia berapa bilion kan tuan-tuan? Berapa bilion yang ada manusia di dunia pada hari ini. Jadi 6 bilion agaknya ataupun lebih manusia yang ada di dunia pada hari ini, hasil daripada perkembangan manusia yang pertama, Adam dengan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Muslimin muslimat yang hati dan dikasihkan, saya nak bacakan sedikit pada tafsir surah An-Nisa ni menerusi tafsir Al-Munir yang saya galakkan tuan-tuan untuk miliki. Jadi tafsir Munir, kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh buka pada jilid yang kedua, muka surat ke 557, kalau tuan-tuan miliki tafsir Munir. Jadi dalam
dalam kitab hadis Al-Mustadrak, Al-Imam Al-Hakim menunjukkan daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud bahawa dalam surah Nisa terdapat 5 ayat yang saya tidak akan mahu menukarnya meskipun dengan dunia seisinya. Kata Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang sangat kurus, rendah orangnya. Bahkan disebut oleh Imam Al-Hayy Al-Kattani dan kitab beliau Taratib Idariyah, sahabat yang paling rendah inilah Abdullah bin Mas'ud. Kalau seseorang daripada sahabat duduk dan Abdullah bin Mas'ud berdiri di sebelahnya, maka tinggi lagi orang yang duduk di atas kerusi itu nak dibandingkan dengan Abdullah bin Mas'ud. Rendahnya Abdullah bin Mas'ud ni, tapi tingginya ilmu Abdullah bin Mas'ud ini sehingga terhitung di kalangan sahabat-sahabat yang dipanggil sebagai fuqaha ussahabah. Maka di antara anak Abdullah bin Mas'ud namanya Abdurrahman, seorang yang sangat alim seperti ayahandanya. Beliau berkata, kalau engkau melihat surah An-Nisa, ada 5 tempat dalam surah ini yang kalau kamu fahami ayat-ayat itu, ia lebih baik pada dunia sisi kandungnya, lebih baik pada sisi dunia sisi kandungnya. Kalau nak tukar dengan apa benda sekalipun, nescaya kamu tidak patut menukarnya, kerana keutamaan yang terdapat pada 5 ayat ni tadi. Apakah ayat yang pertama, wahai Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud? Ayat yang pertama yang akan kita tafsirkan nanti bila tiba waktunya merupakan ayat yang ke-40 daripada surah Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebaikan sebesar zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ini ayat menceritakan keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ke-31 kata Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang larang kamu mengerjakannya, nescaya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia. Ini kata Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Ayat yang kedua yang sangat penting dalam surah An-Nisa, yang berikan kepada kita satu jaminan kebahagiaan di sisi Allah kalau kita memahaminya lebih baik daripada dunia dan sisi kandungnya. Apa dunia sisi kandungnya, tuan-tuan? Rumah besar, kereta canggih, kereta sport, motor mahal, apa lagi? Percutian kat tempat yang kelas-kelas, naik business class dalam flight, pergi terbang ke Dubai. Tuan-tuan, ini semua adalah dunia, tuan. Kata Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, kalau kau faham kelebihan yang Allah janjikan dalam ayat yang aku himpunkan ini, maka ia lebih baik pada dunia seisi kandungnya. Apakah ayat yang ketiga? Ayat yang ketiga kata beliau mesti ayat ke-48 dan ayat ke-119. Cuba kita lihat ayat ke-48. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Orang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguhnya dia telah membuat dosa yang besar. Di sini menunjukkan kepada kita keutamaan bertaubat pada Allah. Selagi tidak melakukan syirik, semua dosa akan diampunkan oleh Allah. Kemudian ayat ke-116, cuba kita lihat ayat 116, iaitu firman Allah SWT, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa mempersekutukan sesuatu dengannya. Dia mengampuni dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Siapa yang mempersekutukan dengan Allah sesuatu, sungguhnya dia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Kemudian kata Abdurrahman lagi, ayat yang ke-64, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa yuta'a bi'iznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan perintah Allah. Sungguhnya jikalau mereka menganiaya diri mereka lalu datang kepadamu lalu mohon keampunan kepada Allah dan Rasul memohon keampunan untuk mereka, maka tentulah mereka akan mendapati Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini menceritakan keutamaan taubat lagi. Setengah ulama mengatakan keutamaan untuk menziarahi Masjid Nabawi. Ada kalangan mereka mengatakan demikian, contohnya Imam Qurtubi. Nanti ada peluang kita bincang, tuan-tuan ya. Baik, seterusnya kata
Inilah 5 tempat, saya ulang balik semula, ayat 40, ayat 31, ayat 119, ayat 48, ayat 64. Ke 5 ayat ini kata Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud, apabila engkau meneliti, menghayati, ia lebih baik pada sisi dunia dan sisi kandungnya. Kalau seseorang nak menukarkan dunia dan sisi kandungnya, nikmat dengan kemewahan, kebahagiaan yang dibangga-banggakan oleh manusia, dengan ayat ini aku tidak akan menukarkannya sama sekali, kata Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud. Baik tuan-tuan yang mulia sekalian, ini demikianlah kefahaman salafus salih terhadap keutamaan Quran. Kalau kita perhatikan, dinamakan surah Nisa ini seperti yang telah pun saya jelaskan tadi, mengandungi penjelasan tentang hukum hakikat kekeluargaan, bermula daripada yang terkecil, embryonya, ataupun perkara yang asas kepada masyarakat, iaitu keluarga. Surah Nisa ini menjelaskan bentuk paparan begitu indah tentang kesatuan asal usul manusia. Ini saya ambil daripada tafsir Munir. Ya, tuan-tuan melihat pada jilid yang kedua, jilid yang kedua pada muka surat ke-558 ya. Jadi saya bacakan. Surah Nisa ini menjelaskan tentang bentuk paparan yang begitu indah tentang kesatuan asal usul keturunan manusia. Manusia berasal daripada keturunan sama. Surah Nisa meletakkan satu kawalan bagi hubungan masyarakat secara umum, iaitu pertamanya ketakwaan kepada Allah, dan juga menjaga hubungan silaturahim dengan orang yang punya pertautan hubungan darah daging kita. Surah Nisa mengupas panjang tentang hukum hakam perempuan, baik kapasitinya sebagai anak ataupun isteri. Kemudian Surah Nisa menjelaskan bahawa wanita memiliki kelayakan secara penuh, memiliki kebebasan untuk tanggungjawab penuh dalam pemilikan harta. Tidak ada yang membatasnya walaupun suaminya sendiri. Surah Nisa juga menjelaskan tentang hak-hak perkahwinan wanita dalam keluarga berupa mahar. Ini perkara yang pertama, tuan ya. Yang kedua berkaitan dengan dijelaskan nafkah, tanggungjawab seorang suami untuk memberi nafkah kepada isterinya. Hak untuk dipergauli dengan baik, hak pewarisan harta dan hak peninggalan ayah atau suaminya. Surah Nisa juga menjelaskan tentang hukum hakam perkahwinan, kesucian hubungan perkahwinan, ikatan kekerabatan mahram, dan musaharah. Musaharah ni berarti hubungan perkahwinan. Langkah-langkah menyelesaikan keretakan yang terjadi antara suami isteri, menjaga keutuhan ikatan pernikahan, sebab qiwamah ni berarti keketuaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang perempuan. Rijalu qawwamun 'alan nisa'. Lelaki diberi hak qiwamah, iaitu hak kepimpinan yang melebihi seorang perempuan. Tetapi tidaklah bererti dia boleh menguasai isinya secara diktatorial, maknanya secara dengan diktator. Akan tetapi beban dan tanggungjawab serta untuk memudahkan urusan ke rumah tangga ni berarti pembahagian tanggungjawab. Kemudian Surah Nisa menjelaskan tentang asas kepada hubungan sosial, iaitu hubungan berdasarkan toleransi, solidariti, kasih mengasihi, tolong-menolong, memperkuatkan bangunan satu umat. Ini dilengkapkan dengan penjelasan tentang hubungan satu komuniti masyarakat dan komuniti masyarakat lainnya, baik dalam taraf sama masyarakat ataupun antara negara. Kita pada ini hidup bukan seperti orang Arab di Madinah. Kita punya orang bukan Islam keliling kita begitu ramai, membesar bersama dengan kita. Apakah kita tak boleh nak menghantar anak kita ke universiti ataupun ke sekolah yang bercampur dengan bukan Islam? Sedangkan itulah kehidupan mereka akan lalui satu masa nanti, tuan-tuan. Jadi kita kena mengkaji perkara ini, kena bentangkan dengan dada yang terbuka. Tentulah tak sesuai untuk kita bawa apa yang terdapat dalam konteks masyarakat Madinah itu untuk kita bawa pakai secara 100% tanpa buat penguasaian. Sedangkan dalam Islam itu bersifat kafah, syamilah, sempurna Islam ini. Selanjutnya Surah Nisa juga menjelaskan tentang kaedah-kaedah akhlak, moral, etika, interaksi dan juga kerjasama bersifat international. Begitu juga menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan keadaan aman ataupun perang, menjelaskan tentang berapa sisi atau bentuk bantahan terhadap ahli kitab, yang selanjutnya dirasa perlu juga untuk menjelaskan tentang serangan ataupun hujah yang dipusatkan kepada kaum munafiqun. Islam menggalakkan budaya dialog secara harmoni, dialog berperadaban, untuk membincangkan, bukan untuk menyalahkan mereka, bukan untuk menganggap apa yang mereka bawa itu nak direndahkan, dihina, bukan begitu, tapi untuk diadakan satu perdebatan, perbincangan yang berasaskan kepada nilai-nilai tamadun dan juga adab dan susila. Ini kita boleh lihat antara debat ataupun perbincangan ilmiah ini seperti dilakukan Dr. Zakir Naik. Kita orang Islam kena sokong apa yang beliau sampaikan, penyampaiannya, ilmiahnya. Tinggal lagi telinga yang sudah pun pekak dan hati sudah pun buta daripada mendengar kebenaran, menyebabkan mereka menolak
menentang habis-habisan apa yang dibawa oleh ahli ilmuwan, ahli comparative studies Dr. Zakir Naik ini. Jadi Islam menggalakkan budaya dialog untuk berbincang, untuk mencari kebenaran supaya terbuka ruang-ruang baru untuk pemikiran baru. Semua ini demi menegakkan sebuah komuniti masyarakat yang baik dalam kawasan negara Islam dan membersihkannya dari sifat-sifat akidah yang salah, keliru dan melencong dari akidah tauhid yang murni. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi, ini satu mukadimah yang sangat penting untuk dibacakan kepada tuan-tuan supaya kita faham apakah pendekatan yang dikehendaki dalam surah An-Nisa ini, memandangkan keadaan masyarakat yang pada masa itu sangat terkesan daripada peristiwa berlaku kehilangan ramainya golongan lelaki. Baik tuan-tuan, kita mulakan untuk mencari keberkatan. Mulakan surah An-Nisa ni muka ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu, dan Allah menciptakan pasangan yang Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah itu menjaga dan mengawasimu. Baik, kita akan lihat dalam ilmu i'rab sebagai satu aspek bahasa Arab yang penting. Dalam nahwu ada bab i'rab, tuan-tuan. I'rab ni maknanya bagaimana kita membariskan perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Jadi al-arham, kalau kita baca di sini, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ada baris atas. Setengah kiraan bacanya dengan baris bawah. Wal arhami. Apa bezanya arhama dengan arhami, tuan? Ini dipanggil sebagai ataf. Perkataan ini ma'tuf kepada wattaqullah. Iaitu kalau kita faham bahasa Arab, wattaqullah, wattaqul arham, an taqta'uha. Kalau kita belajar bahasa Arab, maknanya takutlah kamu kepada Allah dan takutlah kamu dalam konteks hubungan kekeluargaan silaturahim ini daripada memutuskannya. Kalau kamu memutuskannya. Jadi kalau dibaca dengan baris atas, al-arhama itu ia merupakan ma'tuf kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan takutlah dalam konteks hubungan kekeluargaan ketika kamu memutuskan hubungan kekeluargaan. Kalau dibaca begitu. Setengah riwayat pula dari kiraan baca dengan baris bawah. Iaitu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Baris bawah. Kenapa baris bawah? Sebab mereka menganggap yang ataf kepada bihi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, nampak tu. Tapi ulama Basra dalam konteks bahasa Arab, kalau kita belajar nahwu, ada dua mazhab nahwu. Iaitu yang pertama mazhab Kufah dan juga mazhab Basra, Kufi dan juga Basri. Jadi ahlu Basra mengatakan tidak boleh kita mengatafkan satu perkataan dengan huruf jar, melainkan diulang huruf jar sama. Maknanya kalau baca situ wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa bil arhami, barulah betul ataf tersebut. Ini pandangan ulama Basrah. Ini bahasa lah tuan-tuan ni. Yang indah itu bahasa dikatakan. Baik, muslim-muslimat al-hati dan dikasih sekalian. Kalau kita perhatikan pula di sudut balaghah ada satu bab namanya tibaq. Tibaq ini maknanya kesalingan ataupun dua perkara yang berbeza yang mencantikkan uslub gaya bahasa Arab. Jadi Allah menggunakan di sini, kalau kita perhatikan, bila Allah menyatakan wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, Allah menyebar luaskan, memperkembangbiakkan daripada kedua ni tadi, Adam dan juga Hawa, lelaki-lelaki ramai dan perempuan-perempuan. Jadi rijal lawannya kepada nisa, ni namanya tibaq. Muslim-muslimat hati dan dikasihkan, bila kita baca ayat ini, kata para ulama tafsir, Imam Qurtubi, Imam Ibn Jarir Tabari, banyakkan para ulama tafsir akan mengatakan tasa'aluna bihi, maknanya kamu memohon dengan nama Allah, iaitu kamu saling minta antara sama lain, seperti saya minta dengan nama Allah. Sa'altu billah, aku minta dengan nama Allah. Kita minta mestilah minta dengan Allah. Kalau kita minta kepada manusia, itu usaha kita selepas kita minta daripada Allah pertama-tamanya.
Di sini dari sudut bahasa Arab, kalau kita perhatikan struktur laras bahasa di sini, bila Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, takwalah kamu kepada Tuhan kamu. Kemudian diulang lagi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kenapa dalam ayat yang pertama, laras yang pertama, Allah menyatakan ittaqu rabbakum, kemudian ittaqullah? Apa beza di antara rabbakum dengan Allah ni, tuan-tuan? Apa bezanya? Kita pernah belajar bahawa nikmat kejadian yang Allah beri kepada manusia, seseorang daripada kita, yang pertama dipanggil nikmatul ijad, kemudian dipanggil nikmatul imdad, kemudian dipanggil nikmatul irsyad. Apa beza ni? Nikmatul ijad datang dari perkataan nikmat kewujudan. Allah mewujudkan kita daripada tiada kepada ada. Kemudian nikmatul imdad, amaddahu bil mal, bil dzurriyyah. Allah beri kepada kita keturunan, Allah beri kepada kita harta, Allah beri kepada kita kerjaya, Allah beri kepada kita rumah. Itu namanya nikmatul imdad. Dan tak cukup di situ, Allah beri lagi nikmatul irsyad. Allah beri kepada kita nikmat Islam, beri petunjuk kepada kita, lahir kita dalam Islam, ayah ibu kita orang mengamalkan Islam, alhamdulillah. Jadi kalau diperhatikan di sini, kata Imam Wahab Az-Zuhaili yang tafsir Munir, perintah takwa ini dikuatkan dengan apa yang mewajibkan untuk menjalankan ketaatan. Disebut perkataan Rabb, Rabbakum diidhafahkan kepada dhamir mukhatab, iaitu mukhatab jamak di sini. Rabbakum, bertakwalah kamu semua kepada Tuhan kamu yang telah mencurahkan nikmat dan kurniaan kepada kamu, yang saya nyatakan tadi, nikmatul ijad dengan nikmatul imdad. Si mukmin baik, si kafir baik. Bila ayat ini turun di Madinah, dibacakan Nabi SAW, didengari oleh golongan munafiqun, didengari oleh golongan kafirun seperti Yahudi dan juga Nasara yang ada di Madinah, maka sepatutnya hati mereka berputik dengan keimanan, menyedari bahawa semua ini diberikan oleh Allah, bukan sia-sia. Jadi mengusiknya jiwa hati sanubari mereka dengan perkataan Rabbakum, kerana Allah inilah yang mewujudkan kamu, Allah inilah yang, Tuhan ini yang mewujudkan kamu, Tuhan ini beri kepada kamu nikmat bagai-bagai. Sebelum datangnya Nabi kat situ, kamu berjaya dalam perjalanan kamu nak bersyukur tak kepada dia? Kemudian barulah datang peringatan daripada Allah SWT dalam laras yang kedua, iaitu ittaqullah. Di sini ada unsur dipanggil sebagai lafzul jalalah, maknanya kemuliaan. Kalau kita belajar bahasa Arab, nama Allah ni diirabkan dengan nama lafzul jalalah. Jadi yang mengandungi perkara di situ namanya alamul mahabbah wal haibah. Jadi kalau sebut Rabbakum, maka perasaan yang ada dalam diri seseorang bukan Islam itu kesedaran bahawa Allah telah beri kepada kamu, Tuhan yang disembah oleh orang Islam ini beri kepada kamu kejadian, dia mewujudkan kamu, dia beri kepada kamu. Sekarang bila masuk kepada laras yang kedua, tahap yang kedua, penekanan aspek yang kedua, iaitu aspek kekeluargaan. Jadi orang Islam diingatkan untuk menjaga hubungan silaturahim ini. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian Allah mengingatkan bahawa dialah zat yang menciptakan mereka, mengingatkan mereka akan kekuasaannya yang telah menciptakan mereka dari jiwa satu. Jadi jiwa satu ini berkembang biak manusia menjadi keturunan ramai. Dan sebab perkataan arham ni, kata Imam Al-Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya, Tafsir Al-Mufradat, bahawa Al-Arham ni merujuk kepada dua. Sama ada rahim, iaitu anggota dalaman seorang perempuan yang daripadanya lahirlah keturunan yang ramai, ataupun datang kata rahim, rahman, kasih sayang Allah. Allah ni bersifat dengan kasih sayang. Saya pernah huraikan selalu perkataan yang kita ungkapkan setiap hari. Kalau kita tak mulakan dengan kalimah itu, terputus air daripada keberkatan. Apakah kalimah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita meminjam sifat Allah itu dalam segala aktiviti kita. Nak menyembelih ke, nak kemas rumah ke, nak bawa kereta ke, berarti kasih sayang itu tercurah dalam tindak tanduk kita kerana kita pinjam sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kalau kita ambil daripada istilah organ dalaman seorang perempuan yang berkumpulnya keturunan di situ, berasalnya kita semua daripada tempat yang sama, daripada nenek yang sama, maka tentulah ada pertautan kasih sayang walaupun berlainan kulit dan juga bahasa. Jadi tuan-tuan, apa nak kita petikaikan? Saya dah dilahirkan sebagai orang India, tuan-tuan dah dilahirkan sebagai orang Islam, orang ini dilahirkan sebagai orang Cina, orang ini dilahirkan sebagai orang putih. Ala fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Nabi telah mengungkapkan kalimah karamah ini di hadapan lebih 70,000 orang sahabat, di medan disaksikan oleh Allah dan juga para malaikatnya, di tempat namanya Arafah itu, tuan-tuan, ketika Nabi melaksanakan Hajatul Wada. Tak ada perbezaan, engkau Arab ke, engkau Ajam ke, di sisi Allah tak ada, melainkan ketakwaan yang bezakan kamu. Apa salah saya, tuan-tuan? Saya lahirkan kulit hitam sebagai contohnya, tuan-tuan lahir kulit putih. Apa beza kita? Kenapa pula ini perlu menjadi satu ukuran untuk menentukan status?
Jadi ketika Allah menyebut perkataan ini dan Nabi membacakan firman ini di hadapan lebih 70,000 sahabat di padang mahsyar di dunia, iaitu di Arafah, maka Nabi kita SAW telah mengingatkan kepentingan untuk menjaga perhubungan ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kerana hubungan kekerabatan itu sepatutnya melahirkan sifat kasih sayang, membantu, keprihatinan, melahirkan sifat simpati, dan juga menyebabkan bagaimana kita boleh memberi kebahagiaan, mencurahkannya kepada orang susah keliling kita, bahawa dia sebahagian daripada kita. Masalum inina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'iru jasadi bis-sahari wal humma. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, perumpamaan orang Islam dengan yang lain seperti satu jasad. Maknanya kalau kepala itu sakit, mustahil anggota lain boleh tidur pada malam itu. Kalau tangan itu sakit, mustahil kaki boleh berkata kau punya halah, aku nak berehat. Tak ada. Semuanya adalah satu. Dalam kasih sayang mereka, kepentingan mereka, dalam rasa tanggungjawab terhadap yang lain, seperti satu jasad. Kalau yang satu demamnya sakit, maka yang lain pun tidak boleh tidur pada malam itu. Jadi inilah kekuatan rohi dan juga maknawi yang ada dalam Islam. Maknawinya, jasadinya, fizikalnya, intelektualnya, apalagi spiritualnya. Maka kekuatan-kekuatan lahir dengan kesedaran yang ada tadi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Muslimin dalam hati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi penegasan dan juga peringatan akan kesatuan asal-usul manusia ini menunjukkan kewajipan untuk mematuhi, menghormati batasan-batasan kemanusiaan. Jadi jangan resis, tuan-tuan. Jangan resis. Kalau saya kata kita kena sokong orang Islam, bukan berarti kita resis, tapi kita kena bantu orang Islam. Kerana tak bantu orang Islam, siapa nak bantu orang Islam? Jadi bukanlah kita berkata tolong bangsa ini, bukan. Kita kata tolong orang Islam, apa saja bangsa anda. Kerana kita orang Islam punya tanggungjawab. Orang-orang lain juga mainkan sikap yang sama, perangai yang sama. Bukanlah kita putuskan hubungan dengan orang lain langsung, tapi kita bagi keutamaan kepada orang Islam. Anda isteri kita sakit, pergi ke doktor Islam. Kata almarhum Datuk Dr. Harudin, yang pertama sekali kita kena pergi dapatkan rawatan untuk isteri kita adalah seorang doktor muslimah, doktor perempuan Islam. Kalau tak ada doktor perempuan Islam, pergi pada doktor lelaki Islam. Untuk isteri kita, ya. Kalau tak ada doktor lelaki Islam, barulah pergi kepada doktor perempuan kafirah. Dah tak ada pilihan. Dan yang keempat, barulah doktor yang bukan Islam, yang lelaki. Yang ketiga, doktor kafir yang perempuan. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah perkara yang namanya dalam konteks kasih sayang ni tadi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, majoriti para ulama alaihi salam yang merupakan bapa sekalian manusia. Jadi ada pendapat mengatakan bahawa adanya Adam lain sebelum Nabi Adam. Itu pendapat yang bercanggah dengan Quran dan juga hadis. Kita tak mau pakailah pandangan yang mengatakan bahawa manusia ni berasal daripada Adam. Adam ada ramai, bukan Adam tu seorang saja. Ni perkara-perkara mengarut lah, tuan-tuan. Ni tak ada bukti lah. Ada pula yang mengatakan bahawa manusia ni berasal dari teori evolusi. Darwin berkata demikian. Ramailah orang yang menjadi jahil dan juga bodoh untuk menerima pandangan ni, walaupun akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan takkanlah manusia berasal dari beruk, tuan-tuan. Kalau manusia berasal dari beruk, kera, monyet, apalah. Tentulah setiap tahun kita akan lihat ada beruk bertukar menjadi manusia lagi. Kalau evolusi ini ditimbulkan, ini logik akal lah, tuan-tuan. Kerana proses itu evolusi kan, pada air bertukar makhluk kompleks sikit, lebih kompleks, pecah, jadi begitu, begini, jadi ini tak masuk akal lah, tuan-tuan. Macam mana lah orang belajar sains pandai-pandai boleh diperbodohkan dengan pandangan seperti ini, tuan-tuan, ya? Baik. Sedangkan dimasukkan dengan pasangan ataupun isteri, Adam Hawa adalah diceritakan daripada satu tulang rusuk Adam sebelah kiri ketika dia sedang tidur. Ini adalah pandangan yang paling masyhur. Walaupun setengah orang menolaknya, kita dapat lihat ini dibuktikan dalam hadis-hadis sahih. Contohnya riwayat Bukhari, istawsu bi nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in wa inna awaja shay'in fi dhil'i a'lahu wa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal awaja. Berjagalah kamu wanita itu dengan sebaik-baiknya, sama ada isteri kamu ataupun anak-anak kamu, anak kakak kamu dan sebagainya. Kerana wanita ini cerita daripada tulang rusuk dan yang paling bengkok itu bahagian atasnya. Kalau kamu pergi meluruskannya dengan kasar, dia akan patah. Kalau kamu biarkan, ia akan kekal bengkok seperti itu. Maksud Nabi SAW ini, ada setengah ulama memahami di sudut kaedah metafora, iaitu kena berlembut dengan isteri.
Berlembut berarti kat sini tegas pada tempatnya, tapi membelainya, mengambil berat tentangnya, bertanya kepadanya. Jadi ini ujian bagi tuan lelaki lah menghadapi isteri yang macam-macam kerina, tuan-tuan yang boleh kawas sekalian. Jadi kalau kita kasar, dia akan patah. Kalau kita lembut, dia akan biar kekal begitu. Kita kena selalu ingat-ingatkan, walaupun dia pakar, walaupun dia bijak, walaupun dia doktor pakar, tapi itulah sikap orang perempuan yang Allah ajar kepada kita untuk kita bersabar. Dan satu hadis ketika Nabi SAW melihat sahabat yang punya 2 orang anak, Nabi telah bersabda, kamu kalau jaga baik 2 orang ini, kamu masuk syurga. Tiba-tiba seorang sahabat tanya, Rasulullah, saya punya seorang je anak perempuan. Rasulullah jawab, ya, seorang pun masuk syurga. Maksudnya kalau kamu memperelokkan tarbiyahnya, menjaganya, membimbingnya, maka dia jadi wanita muslimah yang salihah, permata buat ayah ibunya, buat suaminya, maka kamu bagi kamu syurga, kata Nabi kita SAW. Jadi yang masyhurnya dalam Islam memahami ketika Nabi Adam AS sedang tidur, Nabi Adam melihat binatang dalam syurga, semuanya punya pasangan. Nabi Adam merasa kesepian kerana tidak ada spesies yang sama dengannya. Duduk, maka Nabi Adam termanggu-manggu, tak ada apa nak buat. Gembira dalam syurga tapi keseorangan. Akhirnya Nabi Adam tertidur. Sebaik saja baginda terbangun di tidurnya, terlihat seorang yang menyamainya, tapi rupanya beza. Itu perempuan, pelengkap hidupnya. Nanti kita akan lihat dalam surah Al-Baqarah bila ada peluang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Isteri itu adalah baju bagi kamu dan kamu baju baginya. Apa perlu masuk baju, tuan-tuan? Ini saya pakai baju ni. Cuba bayangkan kalau saya tak pakai baju, tuan-tuan. Baju menyempurnakan hidup kita. Maka bagaimana baju melengkapkan hidup kita, menampakkan kita kemas, kita segak. Maka isteri begitu juga peranannya kepada suami. Dia pun risau tengok kita pakai baju kedut-kedut, tuan-tuan. Dan kita pun risau tengok dia pakai baju buruk. Maka inilah dia keistimewaan yang Allah bawa dari sudut istiarahnya, bagaimana melengkapi seorang terhadap yang lain, isteri pada suami, suami pada isteri. Itu sebab tuan-tuan, kadang dalam konteks kekeluargaan ni ada banyak hadis yang menunjukkan keutamaan jaga silaturahim. Man arada yusatalahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasir rahimah. Contohnya dalam hadis sahih riwayat Nasa'i, Nabi bersabda, siapa yang hendakkan hidupnya berkat, rezekinya banyak dan hidupnya panjang umur, berkat, kekayaan melimpah ruah dalam hidupnya, maka hendaklah menjaga silaturahimnya. Kita bila mempunyai anak, sebagai itu anak kita pun dipinang orang atau berkahwin, pinang anak dara orang, berkahwin. Dulu kami kita sayang lagi, tiba bila datang menantu, mulalah macam-macam komplikasi berlaku kadang-kadang, tuan-tuan. Kadang benda di luar jangkaan, kita baca, dengar, tengok dan sebagainya. Itu sebabnya kadang kita tengok pergi ke masjid, tengah nak sembahyang kat masjid, tiba kita tengok masuk seorang, saya tak masuk dengan siapa masuk seorang muda, rambutnya bertocang, kemudian seluarnya ketat, tangannya ada gelang. Kita fikir, Allahu Akbar, kenapa lah budak ni macam ni? Macam mana lah kalau jadi menantu aku? Bukanlah kita nak burukkan orang, tuan-tuan, tapi kita rasa pelik lah kalau orang macam tu, ya. Ketika datang kedui kahwin, orang selalu sibuk duduk, dia pergi isap vape, duduk isap rokok. Ini menantu siapa lah, anak siapa? Kita takut kan, tuan-tuan, mempunyai keluarga seperti ini. Kadang, ialah jodoh itu datangkan Allah, tapi kita usahalah untuk dapat yang terbaik. Saya nak wasiatkan tuan-tuan, doa ni tolonglah baca, tuan-tuan. Mohonlah kepada Allah supaya ketentuan hidup kita tak adalah hidup dalam ipar dua yang mengadu domba, fitnah memfitnah, anak menantu semua bergaduh sama sendiri. Ada pula yang ibu bapa yang mengharamkan menantunya pulang kerana menantunya buat pakai, Allahu Akbar, macam-macam cerita pelik dalam masyarakat pada ini. Ada yang dah berkahwin tak pernah balik ke rumah ayah ibunya sebab ibunya tak boleh terima isterinya. Macam-macam cerita pelik, tuan-tuan. Apa nak buat, manusia pada ini imannya lebih nipis daripada kulit bawang. Saya nak mengalak tuan-tuan, nak ijazah kepada tuan-tuan, doa ni penting, tuan-tuan, amalkan. Doa ni merupakan hadis sahih riwayat Abu Daud dan dikatakan sahih menepati syarat Imam Muslim, kata Imam Az-Zahabi, dan kebanyakan para muhaqqiqin, muhaddisin mengatakannya sebagai sahih. Doa ni panjang sikit. Jangan kita nak benda yang baik, usahalah lebih, kan. Nanti saya minta Ustaz Syafiq Murad ke ataupun Ustaz Safi Sadiqin ke, Ummu Fatih ke, tolong catatkan doa ni dan sebarkan kepada semua yang hadir kat sini. Apakah doa ni, tuan-tuan? Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Allah, sedapnya doa ni. Ya Allah, rapatkan hati-hati kami, perbaikilah hubungan kami, tunjuklah kami jalan yang paling selamat. Wa najjina minadh dhulumati ila nur, selamatkan kami daripada kegelapan menuju kepada cahaya.
batuk. Maksud itu wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan jauhkan kami daripada perkara-perkara fahisha, perkara-perkara keji yang zahir dan juga yang batin. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina, dan berkatilah kami pada pendengaran kami, penglihatan kami dan hati kami. Wa azwajina, ni kat sini, wa azwajina, dan pasangan kami. Wa dhurriyyatina, dan keturunan kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terima taubat kami, sungguhnya engkau Maha penerima taubat. Wa ja'alna syakirina li ni'amik, jadikan kami ini bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu. Musnina biha alaika, dan memuji engkau selalu di atas nikmat-nikmat itu. Qabilina laha, menerima segala nikmat-Mu itu dengan penuh rasa syukur, wahai Tuhan. Wa atmimha alaina, sempurnakan nikmat ini semuanya untuk kami. Ya Allah, bestnya kalau hafal doa ni, kalau dapat ingat doa ni, baca masa tahajud kita, masa duha kita, masa lepas baca Quran kita, supaya keturunan kita, orang keliling kita, ipar dua kita, adik-beradik kita. Orang Melayu ni kadang-kadang kaya dengan patah kata duduk dekat-dekat, bau apa? Jawab sendiri. Duduk jauh-jauh, bau harum. Ustaz Syafiq Murad dah masukkan. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Panjang umur Ustaz Syafiq Murad, murah rezeki. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zaita bainana wa hdina subul salam wa najjina minaz zulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna shakirin ni'amik musnina biha alayka qabilin laha wa atmimha alaina. Terjemahannya nanti Ustaz Syafiq masukkan. Ya Allah, rapatkan hati-hati kami, perbaikilah hubungan kami. Tak mau bergaduh adik-beradik, bab tanah, bab harta, bab apa tak mahu tuan-tuan ni. Almarhum Datuk Dr. Harudin ketika mengajar kepada kami doa ni, menjazahkan kepada kami 20 tahun lalu, berkata ada satu orang bila nak meninggal dunia berkata kepada anak-anak lakinya, kamu semua senang, yang perempuan susah ya tengok. Yalah, suami mereka bukan orang berpandang tinggi. Ayah punya tanah ni, apa kata kalau ayah bagi pada mereka, engkau semua tak payahlah. Lelaki semua setuju pada zahirnya. Sebaik saja ayah mati, harta tu dah siap pindah dah kepada kakak, kepada yang perempuan yang susah. Memang perempuan susah kebetulannya, lelaki semua senang. Yang adik lelaki yang senang ni curah badan abang dia dengan asid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam mana berlaku gitu tuan-tuan? Curah abang dia dengan asid. Tuan-tuan bayangkan asid macam mana? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah. Masa saya hidup semua kata rida. Lepas saya meninggal dunia, bergaduh. Dia kata pada abang dia, siapa suruh buat macam tu? Siapa rida? Saya masa saya cakap tu saya diam, saya tak rida pun. Curahnya ayah abang dia dengan asid di mukanya tuan-tuan. La ilaha illallah Rasulullah. Kita mohon pemeliharaan daripada Allah, ya, kerana harta ni boleh menimbulkan tanduk kepada manusia menjadi syaitan. Jadi kita minta kepada Allah, doa ni bacalah selalu untuk keluarga kita, keturunan kita, adik-beradik kita, supaya jangan bergaduh berharta tuan-tuan. Nanti kita cerita panjang berharta dalam surah Nisa ni. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zaita bainana wa hdina subul salam. Ya Allah, jinakkan hati-hati kami, baikilah hubungan sama kami, tunjukkan kami jalan yang terbaik. Subul salam ni maknanya jalan keselamatan. Wa najjina min dhulumati ila nur, selamatkan kami daripada kegelapan kepada cahaya. Wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jannibna maknanya jauhkan kami daripada perkara fahisha yang zahir dan juga yang batin. Fahisha ni perkara berkaitan dengan zina tuan ni. Perkara berkaitan dengan hubungan liwat dan sebagainya dipanggil fahisha, yang kadang-kadang berlaku pada ini pada segelintir orang tidak beriman. Wa barik lana fi asma'ina, berkatilah kami pada pendengaran kami, wa absarina, pandangan kami, wa qulubina, hati kami, supaya telinga kami dengar dengan yang baik je, proses baik je, melihat semuanya baik-baik belaka. Hati kami ni fikir baik-baik je. Itu maksud dia. Wa azwajina, dan pasangan-pasangan kami. Wa dhurriyyatina, keturunan-keturunan kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terima taubat kami, sungguhnya engkau Maha Penyayang lagi Maha Penyayang. Wa ja'alna syakirin li ni'amik, jadikan kami ini bersyukur pada nikmat-nikmat-Mu. Musnina biha alaika, bertiasa bersyukur memujimu. Qabilina laha, menerimanya dengan sebaik-baiknya. Wa atmimha alaina, wa atmimha alaina. Ni best ayat ni tuan-tuan. Wa atmimha alaina, sempurnakanlah semua itu untuk kami wahai Tuhan. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, mudah-mudahan dapat amalkan doa ni. Boleh amalkan dalam sembahyang kita, hafallah doa ni. Jadi saya rasa cukup setakat ni dulu sebagai satu mukadimah untuk kita menghayati surah Nisa.
surah yang sangat penting yang telah menobatkan wanita di tempat yang paling mulia, sedangkan dunia masih lagi mencari-cari penjelasan apakah perempuan dijadikan untuk kepuasan, komoditi untuk diperdagangkan. Tiba-tiba Islam sudah meletakkan dia satu surah yang khusus. Inilah keistimewaan Islam. Jadi setakat ini saja dulu. Terima kasih tuan. Wallahu alam. Terima kasih Cija Nur Syamsuddin, Dr. Nur Aziz Ayub, kami HMS, Jana Yusof, Top Fan, Siti Aisyah. Sama kita mengakhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna syakirina ni'amik مثنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tuan-tuan, terima kasih kerana sokongan tuan-tuan. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah pada malam ni seperti biasa. Jangan lupa tuan-tuan yang melakukan akikah korban, kita tunggu tahun depan. Kalau nak buat sekarang pun kita akan lakukan pada tahun hadapan, tapi akikah berlaku sepanjang tahun. Kita masih lagi menunggu sokongan tuan-tuan untuk melakukan ibadah akikah anak-anak yang lahir. Untuk kita lakukan, menyokong tuan guru saya di Yaman, Syekh Haidar, yang ada di Hudaidah, yang sedang mengalami ujian berat dalam kehidupan peperangan. Kalau tuan-tuan ada kelebihan untuk melakukan akikah ni, saya serulah tuan-tuan untuk melakukannya di Yaman. Kami uruskan dengan nilai RM1,800 seekor kambing, siap masak dan bagi makan kepada orang susah di sana. Begitu juga kita masih lagi mengendalikannya di Damsyik, di Mekah dan juga di Sudan. Ada tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh menghubungi Zazan Travel dengan WhatsApp pada nombor yang telah sedia ada, dan saya akan masukkan lagi. Ustaz Faiz minta tolong tuan masukkan lagi untuk dihubungi bagi tujuan akikah dilakukan. Bagi tuan-tuan minat untuk buku-buku, jangan lupa Telaga Biru menerbitkan buku-buku sekolah untuk anak-anak kita, berbagai-bagai tajuk, geografi, sains, maths tambahan, bahasa Arab, bahasa Inggeris, semua ada daripada 1 sampai 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, termasuk tahun-tahun peperiksaan. Jangan lupa cikgu, ibu bapa nak pakai buku, jangan lupa kami di Telaga Biru menerbitkannya. Terima kasih atas sokongan sekali lagi. Saya baik semuanya daripada Allah SWT, kelemahan manusia. Dan ada yang bertanya kepada saya tentang Birkah, iaitu produk berasaskan habatus sauda. Juga kami ada di Telaga Biru. Tuan-tuan boleh menziarahi www.telagabiru.net.com.my. Nanti website ni tuan-tuan akan dapat bahan-bahan yang kami terbitkan di Telaga Biru. www.telagabiru.com.my. Nanti tuan-tuan boleh dapatkan bahan-bahan ni di website kami. Terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan order, kami hantar ke rumah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.